Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, sedang hadirin yang dikasihi sekalian, setiap minggu dan setiap detik, setiap masuk kita berada dengan gedung ilmu pengetahuan, berarti masih lagi kita berada di bumi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu kita. Perkataan ini disebut oleh para malaikat, cukup mereka duduk. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak terlaku sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencipta pada mereka. Bahkan mereka sentiasa patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka itu patuh taat kepada Allah, mereka berkata subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita pun balaktulah pakai lebih lagi karena dituntut dia kita tu dengan Allah Subhanahu wa taala pernah berniat dan juga dia minta untuk dari kita. Dia berniat pada Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Lepas tu dia main tuntut atas kita. Dia tuntut atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku contoh tauladan bagi kita, iaitu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pasti main tuntut pada kita supaya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minin. Itu tuntut tebak. Patut hasil daripada tuntut tebak bezalah. Dan bezalah mana? Beza qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Adakah bersama? Adakah serupa? Adakah koda-koda dengan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Jawab dia beza itu. Tetapi di samping tak serupa tu ada, kalau sama-sama serupa tu, sama-sama berilmu pengetahuan, tak serupa juga. Sama Allah lah awak-awak tak tahu dengan aku tu, itu jelas dah tak serupa. Tapi sama-sama tahu tu ada beza pada. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Beza di situ sedikit sebanyak. Patut sama-sama bersikit, sama-sama banyak pada beza pada. Beza lah mana? Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Beza di situ dah. Hak sikit, cara sikit, ia selalu khasyah pada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau dia banyak. Situlah yang dikasihi sekalian, kita boleh banding suasana kita duduk learning ni dan sikit sebanyak tiap-tiap minggu majlis ilmu kita ni merupakan dua kali. Satunya seolah-olah kata kita main pakai daya sama kita. Pakai daya sama kita selama kita duduk atas dunia ni. Pakai main daya, pakai kesabaran. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Pakai mewasiat, pesan-pesan masalah kata marilah kita bersama menegak dan bertegak tegak atas kebenaran. Waktu pakai sabar.
sendiri demi karena Allah Subhanahu wa taala itu yang kasih kepada kita. Sekali lagi kita akan bersikap sebanyak apa Allah Subhanahu wa taala yang akan kepada kita. Tetapi sebelum itu kita mari kepada yang kedua pula. Saat ini kita balik kata kita duduk sikit sebanyak ni tak sudah melainkan dengan kita sabar oleh kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menjadi segala setiap sesuatu dengan qadar. Umur kita dengan qadar. Jaga-jaga baik. Susah payah kita pun dengan qadar juga. Senang suka ria seronok pun qadar juga. Segala sesuatu tu dijadikan dengan qadar. Umur kita sama Allah dengan qadar. Sifat tepi kita nak kira salah. Kita suka ria seronok tu qadar. Qadar di mana? Qadar kata sekiranya kata kita dapat berita baik, kata berjaya satu-satu berjaya. Itu pun tak patut kita kata, oh aku jaya. Ibn Qayyim kita kata tak patut kata aku jaya. Patutlah katakan apa kata jaya semua. Kita kata aku ditaufik oleh Allah. Itu ya baru. Itu baru ada habuan, itu baru ada ganjaran. Tapi kalau kata aku jaya, memang kita jaya semua. Tetapi rendahan kita pada Allah Subhanahu wa taala, tawaduk itu jadi tak ada. Sekatulah jaya-jaya. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda dia patut tunjuk tanya dia kata man tawadhu'a lillahi hakada, siapa dia tawaduk rendah diri kepada Allah balah ni rafa'ahu Allahu hakada. Dia wangan tangan dia. Siapa dia rendah diri kepada Allah balah ni foto seandainya sebaliknya oleh akak dia orang. Maka kita kata aku jaya. Salah tak ada salah. Tapi sekadar itulah, sekadar kata kita jaya. Tapi kalau kita kata aku ditaufik oleh Allah, sana kejayaan kita kepada Allah satu bentuk ibadah. Patut alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Oh, itu tak dapat goyah. No, itu. Sebab apa? Sebab kita ni seolah-olah dalam hidup kita ni duduk dalam bilik kampung resort dia. Duduk dalam homesok. Duduk dalam bilik kampung resort dia tu orang homesok tu tetap pada kita. Lepas tu masa homesok tu tertentu. Sejak 2 jam dia masa tertentu. Demikian itulah juga umur kita masa tertentu untuk diujikan kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian. Patut ujian kita, gapo kita dikena buat kira sini. Kita kena buat kira kata jaga-jaga baik. Allah hukum sok tu dia nak bagi senyum ataupun bagi ambil bagi penting. Ketak jawabkan apa saja itu pergi. Kita tak tahu sih. Ketak jawabkan setelah dia bagi masing-masing kalau 10 kalau 100 gila lagi. Yang bagi seperti Soviet tu tak tahu elok senyum elok ambil pihak mana. Sinilah kita kena bersikap dengan sikap lah mana. Kita kena perhati pada ketah kita lah. Tak boleh perhati kok yang lain. Sebab masing-masing hal. Kita main nak jeling, nak tengok ketah demo demo tu betul berkali. Dia tak boleh buat kira situ. Kita kira kata aku mengapalah mana, aku berguru lah mana, balah tu aku kena jawab dalam ketah Profesor A. Aku berguru lah mana. Lepas tu duduk di kita lah. Ngapa senyok mana, rajin kita senyok mana. Mari nak padu ketah demo kok. Tengah-tengah kita duduk jeling, duduk tengok ketah demo tu rugi dah masa duduk berjalan. Khabar-khabar dia mari setok ketah kita tu habis kita. Lepas tu hanya ada lagi dia ketah kita saat ni sekadar hak kita jawab lah. Lepas tu hak sekadar kita jawab dalam masa terhad, sedangkan kita duk memadu ke orang lain tu tak ada memadu hak jawab pe kita. Situlah yang dikasihi sekalian, iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasib. Kita kena baca untuk diri kita sendiri dah lah. Kita jawab, kita buatlah mana dalam kertas jawab pe sini
itulah kita akan baca. Lepas tu masa kita madu kat orang tu, tak ada dah lah. Dah, jadi kalau kertas ni mengandungi 20 baris, kita kena madu lah 10 baris. Lepas tu kita pergi buat hak kita tu 10 baris. Sekadar hak 10 baris tu lah kita boleh baca. Lepas tu belum tentu lagi hak 10 baris hak kita jawab tu betul salah. Kalau salah pula dah rugi pula dah. Kalau betul ala kulli hal tu pun sikit lagi kerana ia mengandungi 20 baris. Itulah yang dikasihi sekalian. Sini supaya kita main nak tekih di kita sendiri nak jadi hak sani. Hak Nabi kata man tawadha'a lillahi hakadha rafa'ahu Allahu hakadha. Dua contoh lebih kurang. Contoh pertama, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Amirul Mukminin Umar bin Khattab saat ni dia mari telitah dalam hati dia, kata dia Amirul Mukminin. Mari perasaan megah sikit sebanyak, dia mari telitah dalam hati dia. Sekaligus tu Tuhan tawakil ke ma haddasat bihi nafsaha tu afiya li ummati, akan dimaaf bagi umat aku hak silap salah hak tak ada sengaja. Lepas tu hak duk telitah dalam hati gapo hak kekejian hak wasa megah sat ni telitah dalam hati tak ada tubik dari bentuk sikap dan gerak-gerik. Situ Tuhan tak ada kira lagi. Tetapi apabila kita boleh duk bela dia tu dia akan besar penyakit tu. Deh, bo mari telitah sekali tak ada mai bela dia, mai telitah 2 kali tak ada bela dia, yang ketiga pun hidup kebesar penyakit tu. Akhir sekali ana rabbukumul a'la, Firaun lah. Situlah Amirul Mukminin Umar bin Khattab apabila ia telitah dalam hati dia sana, dia pergi naik atas mimbar, tebak dia panggil ayyuhan nas, wahai manusia. Lepas tu gapo yang nak royak tu setelah pandang yang panggil dia seru manusia, ayyuhan nas kuntu ar'al ibil li khalati ala hafnatin min tamr. Aku duk pera beberapa ekor unta untuk mak saudaraku tu dengan secekak buah taman. Aku duk pera duk jadi gemala unta beberapa ekor unta sat ni bagi mak saudaraku, mak lemek dia tu, khalati ala hafnatin min tamr, dengan secekak buah taman. Wassalamualaikum warahmatullahi. Sudah tabah ya turun tu Ali bin Abi Talib, boy mai duduk ke Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib sepupu Nabi dan menantu Nabi sani dipaling bisik pada Amirul Mukminin Umar. Dia kata, aku tengok kata mu ni hina diri dengan tebuk sesat ni, muak hina diri belah tu. Dia kata zalika ma arad. Ya, aku nak hak tu. Aku nak hina diriku sebab apa? Sebab aku telitah dalam diriku kata aku ni Amirul Mukminin. Maka aku nak tekih dia tu, nak tenyih dia tu wi mapuh penyakit ni. Sebab tu yo royak sejarah dia kata aku ni balah-balah mana pun hanya sekadar kata aku tu duk jadi gemanda unta untuk mak saudaraku dengan secekak buah taman. Tak ada lah mana dia aku ni. Nak tengok tu lah. Yang keduanya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Tu guru duk mengajar di Jami' Amr bin Al-As di Mesir. Orang yang beribu majlis ilmi dia, beribu orang. Sudah majlis ilmi dia tu nak hadap pergi klik kat rumah tu, naik kereta dengan driver dia tu pergi seru. Lepas tu betul lalu ada sejik di tengah jalan. Dia suruh driver dia tu berhenti. Turun hadap kat sejik. Driver dia kata, hei Tok Guru, bukan masa semaya lagi ni. Ya, aku tak ada padu. Masuk dalam bilik air hak sejik tu, gonyoh beruh, tubik. Driver dia kata, buat gapo pergi sejik sana? Dia kata, aku pergi gonyoh tampam saat dalam jami hak sejik. Dia kata, awak apa? Dia kata, haddasatni nafsi. Nafsu aku tu main royak kok aku kata aku ni tu guru bagi beribu orang nak murid. Lepas tu kuasa nak tenyih dia tu, aku pergi basuh bilik air.
Dah tenyih diri dia tu dibasuh dengan air. Sebab yang dikasihi sekalian, kalulah orang yang keluar fi sabilillah dalam medan perjuangan, kalulah dia keluar tu dia segera pergi ambil rampasan tu dah, zahaba bi sulusai ajrihi, 2/3 daripada ganjaran dia keluar pada medan perjuangan tu, dia ambil rampasan tu 2/3 daripada ganjaran dia hak akhirat tu tak ada dah, kerana dia ambil bekal tu dah. Hanya tinggal ada 1/3 terakhir. Demikian itulah siapa-siapa pun, kalulah dia jadi apa jawatan di kampung halaman dia dalam masyarakat, kalau dia segera dia ambil benda-benda hak ning-ning atas dunia ni, sebutan yang baik, kepujian yang baik, orang pakai ada puja dia tu, seolah-olah kata 2/3 dari ganjaran dia tak ada, tinggal ada 1/3 terakhir dah. Kalau ilmu dia pun benar pun, maka benarlah, tubi' ilmu yuntafa'u bihi. Kalau ilmu dia pun tak benarlah, maka dia dok pikir man sanna sunnatan sayyi'ah walahu wizraha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa dok pikir naudzubillah 1/3 akhir. Sebab itulah yang dikasihi sekalian, kita balah-balah mana memang kita berasa nak pujian orang ada mulai ada puja kita tu kita nak, tapi itu boleh kita buat tepih lah. Sebab kalau dia mau puji pada kita tu 2/3 lagi, ya Allah, pada 2/3 tu nak guna lama mana ya. Seperti kata saat ni, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kalau kita pagi ni serenak sukaria, kita buat lagu gapo, kita kare habis dah. Tak ada lah perasaan hak sukaria saat ni, dia habis dia kodok dia dakwah dengan diri dia sendiri. Hak adanya hak kita kata alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hak tu hak lekat. Pak kalau kita pergi tempoh atas kita satu ujian, satu bala, kita gedep tepi duk ratak pun tak ada lah mana ya juga. Sebab kalau kita ratak pagi ni, kita pagi ni, petang habis dakwah dalam perasaan itu tu hak lekatnya hanya sabar. Hak tu hak jadi ganjaran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hak tu hak lekat. Jadi sabar dengan syukur ni hak lekat. Tepik dengan buat lagu tu tak ada lah mana. Sebab itulah kembali semula, kita main berat semula. Katanya kalau kita dapat pujian pada itu tu demo paksa demo nak puji juga, ataupun terpaksa demo nak puji, kerana demo nak tunggu kita, demo nak perhati kat kita sungguh. Orang panggil pongan kita, jasa kita, bakti kita tu memang hak sungguh. Pada demo puasa nak royak lah hak benar sungguh disebut dak pe kita. Pak kita bime-bime 2/3 daripada ganjaran dia kita ni takut dia pakai dakwah atas dunia ni mana. Itulah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang puji dia baginda sallallahu alaihi wasallam di hadapan dia tu, mereka belakang tak ada Allah lah. Itu ia panggil sebut terbaik. Antum syuhada Allah fil ard. Kamu ni saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ni. Tapi kalau kita mau main puji depan kita bime-bime takut 2/3 daripada ganjaran kita tu kita dapat dengan segera di atas dunia ni, kita nak mana? Itulah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sahabat dia puji Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda berkata astagfirullah. Siapa tu dah insya-Allah taala. Jadi siapa dia kita mai puji kita ataupun kita kekurangan kita, astagfirullah, bukan hak dia mau kata tu hak zahir ya. Hak batin tu tak tahu lah. Sebab gapo? Sebab innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya yang terima daripada orang muttaqin. Patut orang hak muttaqin hak telah diterima ni sore ya. Hak atas dunia ni hak cerak-cerak dah. Hak ada natijah dia tubik masa tu iaitu Habil anak Adam. Ya dua beradik. Qabil dengan Habil. Qabil tu hak kakak, manakala Habil tu adik. Dua-dua ni mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Qabil ni kepanaya dia tu hawi kepada dia harga apa hatanaya.
partan Hamnan ni. Manakala Habil adik ni Tuhan wi kepanaya bagi dia tu ialah hak malo beri kami dua tu. Lepas tu ia tubik pasal kemar. Qabil tubik kemar sore lagi tu hak tino tu jadi segus pasal balas tu. Adik dia Habil ni tubik kemar balas ning. Lepas tu dasar syariat masa dulu tu nak kahwin tu hak nek nu mai ambil hak nek ni dia ambil hak nek ni. Jadi lek Qabil ambil lek kemar lek Habil dia kena berumah lek kemar lek Qabil. Tu dasar syariat masa dulu. Tetapi timur penyakit halobo, penyakit pasing berhias di kacamata kata yang ada pada tangan yang lain ialah lebih baik yang ada pada tangan kita sendiri. Ini bahasa nak hadenu. Duk berasa kata hak kemas sekali dengan Habil tu lebih comel. Duk berasa kata hak kemas sekali dengan dia sendiri tu lebih comel. Dia nampak balas tu. Situlah balas-balas mana wak putus sini pok. Peranai hak pok dia kata ayah ni ayah tak boleh pandai-pandai. Cumanya ayah cat prakuat. Ayah cat pasing wak jadi belomo di antara mu wahai Qabil dengan Habil. Wak belomo wak jadi itu tu tengok siapa dia benar di sini. Tapi bukan ayah. Tak hakim Allah Subhanahu taala tak hakim. Sini kita kena tanam orang panggil jiwa tauhid pada Allah Subhanahu taala. Wak belomo tapi ingat belomo dunia ni demi untuk jadi rebuk hak akhirat. Ajar jadi ada sifat berasa kanak pada hak belomo, hak nak cari orang panggil gapo dia ni benar-benar hak bajike hak baik ke. Sini yang dikasihi sekalian, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Habil saat ni tahu. Tetapi semenjak tu sampai akhirat tu lepas pada tu tak boleh tahu. Siapa dia buat balas mana tu hai terima tu hai tak terima tu tak tahu. Sebab kalau tahu jadi alamat benar ni le rasa berdeki tak ada orang royak. Kalau lah terima tapak dah alamat tanda kata Tuhan terima dari Habil tu, kakak dia tu selalu dah la aqtulanna, aku nak bunuhmu. Selalu dah mai perasaan balas tu. Pak kalau kita di dunia Allah ni pula dah kalau Tuhan terima kenapa alamat kata rumah orang tu Tuhan terima bagi dia sebuah rumah dalam sebuah kampung kak, rumah tu yang hak cerah rumah lain gelap oleh rasa pakak dok mai dok gomong dengan rumah tu pakak tak ada piap tegar rumah tu. Tapi ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu taala dan sitir Allah Subhanahu taala yang melindung perkara ni supaya pakak masing-masing cari jalan hak benar, usaha nak hak benar, usaha nak meningkat kedudukan diri kita sendiri. Itulah yang kita dapat daripada sekali-sekali lalu daripada Habil dengan Qabil. Sini yang dikasihi sekalian, apabila kita bersaksi, kita wasakan saksi sawa kita nak seri-seri atas dunia ni, sedangkan kita nak cari jalan yang baik dah, ataupun kita wasa sepik kedudukan kita sehari demi sehari, turun harga getah dan sebagainya, dan kita hidup kita pun wasa keruh tak ada jadi hani molek. Hendaklah kita tahu kata perkara ni Allah Subhanahu taala dia kanak nak apung dosa kita. Kalau mai cerita bahasa balas-balas ni, wasa duk mai duk seluma le dada kita pun berasa nak berai air mata gapo, we berai tak ada apa. Kalau kita berasa nak berasa air mata, jangan dok situ tu. Lepas we berai air mata. Kita rasa hal 15 kok ya sekerat. Lepas tu berasa nak berai air mata, tak apa. We tu baik. Sebab berai air mata ni dua segi kita dapat. Satunya ainun bakat min khasyatillah, mata itu tu ia tangis kerana dia takut pada Allah Subhanahu taala. Ajar mata saat ni itu mata tu tak akan tepuh api neraka sama sekali. So
Yang keduanya, apabila kita duduk di kita sendiri, duduk sore-sore diri saat ni mai duduk memikir, getah pun 4-15 tok ya. Pas mana nak padu mana anak mana gapo tu. Hak anak gapo tu kita kecek juga sikit sebanyak nuaklah mana deh. Hak getah 15 tok saat ni. Sini kita pula dah tangi. Rajulun zakarallaha khalian fafadat 'ainah. Seorang lelaki itu menyebut Allah Subhanahu wa taala hal keadaan dia duduk sore diri itu ngalir mata dia. Walaupun setak awal-awal setak tu dengan getah murah, tapi didik jiwa kita tu jadi mengalir kerana Allah Subhanahu wa taala, titik air mata kerana Allah. Orang itu dia dapat teduh di akhirat pada mahsyar yang tak ada keteduhan kecuali teduh arsy Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mai berasa balas tu, hendaklah kita mengetahui selalu dah. Ni tuntut teh hak kata kita dak kecek pedah kita mai mengaji ni. Pedah mai mengaji, satunya seperti kata saat ni kita mai nak daya di kita, pokok-pokok kita ni pakat tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Yang keduanya kita boleh tahu kata perkara ni Tuhan kana ia dak apung dosa kita ataupun ia nak dengar sebut baik kita pada Allah. Kita nak kata la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita lesu, tak gagah, tak kuat, la haula wala quwwata illa billah. Kalau terhadap satu-satu ujian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia nak dengar hak tu. Pas nak dengar hak tu kita dak tahu apa lah kita dak sekat lidah kita daripada kita menyebut la haula wala quwwata illa billah, dan apa lah kita dak sekat lidah kita dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena sebut dah lah. Dah sebab dia nak dengar hak tu. Pas dengar pasal bukan dengar ngepek. Bahkan mengepek ataupun merayu ha pada Allah Subhanahu wa taala ni, dia tak berlawan dengan sahabat yang jamil. Ya, 3 perkara disebut jamil di atas dalam Al-Quranul Karim. Perkara tu dah sesuai nama ataupun sangat comel, sangat cantik. 3 perkara yang disebut hak comel, jamilun. Satunya as-sabr. Fasbir sabran jamila. Fasabrun jamil. Sabar yang comel. Yang keduanya as-safhul jamil. Kemaafan yang jamil. Fasfahis safhal jamil. 2 pasal maaf safhun jamil. Safhun jamil tu Nabi tak ada dah. Nabi hak tinggi sekali safhun jamil pada buka kota Mekah tu. Yang ketiganya hajrun jamil. Kelahi secara jamil. Kelahi tak tegak urusan dunia, tapi urusan akhirat tegak. Wa khairuhum allazi yabda bisalam. Sebaik-baik di antara dua orang hak kelahi saat ni, orang hak mula bui saleh. Hak tu hajrun jamil tu. Hajrun jamil syarat benar pada kita 3 malam 3 hari balak. Lagi tak sakace sehari semalam tak pada. Gua jadi turut hawa nafsu sampai 2 malam 3 malam. Pada pada tu nyangir dah lah. Turut hawa nafsu dulu kita. Ya benar pada kita 3 malam 3 hari. Tak apa. Tanya dah tegur dia 3 malam 3 hari. Pas pada tu tak boleh dah lah. Kena wisalah pada dia. Tapi belum pada tu pun kita nak paksa diri nak jadi tak tegur sehari. Sehari ya tak tegur, pada hari kedua tegur lalu kadang-kadang rasa tak cukup. Tak cukup dengan hawa nafsu kita. Tak apalah. Benar dulu kita lahir 2 malam 3 malam. Sini sabar jamil ni dengan kita merayu hak kita pada Allah Subhanahu wa taala, kecemasan kita merayu hak, ia berlawan dengan sabrun jamil. Jawab dia tak berlawan. Tahu mana kita tak berlawan? Sebab Nabi Yaqub fa sabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Maka sabar yang comel dan Allah lah tepat aku tempuai aku. Lepas tu innama ashku basi wa huzni ila Allah. Hanya sesungguhnya aku ni merayu ha duka cita aku dan orang panggil gapo dia ni kecemasan aku ni hanya pada Allah. Jadi apabila lagi merayu hak pada Allah, ia tak berlawan dengan sabrun jamil.
Napa dah tu? Bahkan ia berlawan dengan sabrun jamil semata-mata kita pergi cari orang lain duk royak dia. Kadang-kadang dua perkara hak kita pergi royak pada saudara kita. Satunya kalau dia nak dengar kita pun dia nak ukar tak leh. Yang keduanya kadang-kadang dia semua hak dia pun jenuh-jenah panha hak dia. Pas mari nak dengar hak kita pula dah. Jadi satu beban ni. Tetapi sekadar kata setelah mana kita cuah hak kita sebab pada Allah Subhanahu taala, tinggal ada lagi apa ya hak sebab 30%. Kerana sebab pertama hak kita cuah tu hak ya cucu banyak. Tinggal ada tak sampai separuh dah lah. Tinggal sikit sangat 30%, 50%, 20% gitu semua. 20% kita goyak pada manusia tu tak ada apa dah lah, tak ada berat sangat. Tapi bapak sebab tu 100% digoyak pada dia lalu mepeh sama mepeh dia pun mepeh kita pun mepeh. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Situlah imma yang nak dengar daripada kita sebutan yang baik selaku zikir pada Allah, iaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ataupun yang nak dengar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sebab gapo? Sebab perkara ni malaikat hamalatul arsy dini pamikul al-arsy tu bila ngelape pala dia tu duduk langit yang ketujuh, kaki dia duduk di bumi yang ketujuh, antara telinga dia dengan belikat dia dengan bahu ni uzina li an uhaddisa bihamalatil arsy. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diizin bagi aku kun royak bahagi mengenai sifat hak pamikul al-arsy. Dia kata di antara bahu dia dengan telinga dia tu lepas burung tu tubai tak ada berhenti-berhenti kena guna 500 tahun. Duduk di bahu ni sampai telinga lepas burung. Burung tu terubai naik ke atas. 500 tahun jangan berhenti burung tu. Tu di antara telinga dengan bahu pamikul al-arsy. Kepala dia langit yang ketujuh, kaki dia bumi yang ketujuh, lepas tu bila ngelapai. Gapo saya nak sapa? Lapar saat ni hak bersifat balas ning antara bahu dengan telinga tu kena do buang tu ubel 500 tahun. Lapar-lapar ni dia kata ma'azamaka ya Allah. Alangkah maha agung kamu wahai Allah. Kaifa nahmiduka, bagaimana kami nak pikulkan kamu? Dia kata balas tu. Hak lapar hak bersifat betul dia saat ni lebih kurang tu dah. Lapar-lapar saat ni dia kata maha agung kamu wahai Allah, bagaimana kau aku nak pikulkan kamu? Tuhan menjawab, qulu, katalah olehmu, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pas malaikat hak balas tu nak pikul dia kata la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pas kita ni hak cukup dhaif, khuliqal insanu dhaifan ni lebih lagi lah nak kata la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tu yang kedua dah tu. Pas gapo hak pertama? Pertama ini ajaran dari Allah Subhanahu wa taala selalu dah. Dia kata pada malaikat dia hak maha terpuji lah malaikat dia hak pikul dia tu. Dia kata qulu, katalah olehmu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bahasa kata ni, bahasa ajaran ni dari Allah selalu kepada hak pikul dia. Pak kita mai patibat kak tak ada Allah dah lah. So situ apatah lagi apabila jadi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, gedung di dalam syurga pula dah. Gedung dalam syurga. Gedung dalam syurga saat ni. Lah mana gedung dalam syurga? Kita ambil hak peras sekali. Peras sekali atas dunia ni gapo? Kain mandi, kain copai hak buat sapu mulut, kain mandi hak buat sapu peluh. Ya, lebih kurang lah kalau kita nak kata kak lebih. Kalau kak copai kain tu kak jangan kata cukup seekor, jangan kata 2-3 mik, 2-3 elo ke gapo tak. Kain copai, kain mandi. Hak mana kain mandi tu? Kain mandi tu Nabi SAW sebelum pada tu, sebelum pada hak Nabi hak nak wayak kata kain mandi saat ni, ada salah seorang pemuda umur dia 16 lebih kurang. Dia nama dia Abdul Uzza. Awal-awal hamba pada berada Uzza.
Lepas tu belakang-belakang ni Nabi tak nama dia Abdullah lah. Tak boleh lah jadi hamba pada beranda, jadi syirik. Sebab tu jaga-jaga baik nama kita. Kadang-kadang kita nama kita molek, gitu buat jadi telo dalam pasport, dalam bak pacacun. Jadi Abdul tak kena. Ada kena jadi molek. Abdullah jadi Abdullah. Kalau Abdul Karim jadi Abdul Karim. Kena usaha beki nama kita dalam bak pacacun dengan nama. Tidak kena jadi syirik tak ada pasal. Gitu turut telo hak sia tu. Nauzubillah min zalik. Jangan tunduk, jangan dak orang panggil jangan dak turut telo hak sia nak sebut tak boleh. Usaha jadi usaha sebanyak mungkin kita beki nama kita tu masuk dalam bentuk tauhid. Kalau ada hak Abdu tu, Abdullah, Abdul Rahman gapo. Dah jadi Abdul Rahman, Abdul Rahman apa jadi Abdul Rahman? Abdul Rahman jadi syirik lah. Sebab ya Abdul Rahman. Jaga-jaga mereka nama hak tak ada. Hak tak ada Abdul dak pe juga tak ada apa lah Muhammad, Ahmad apa saja tu deh. Sana ke Abdul Uzza pada Abdullah. Pemuda ni dia masuk Islam 3 tahun dia tak ada royak. Dengan tujuan dan hati mudah-mudahan pak saudara dia tu amu pak saudara dia pak dia tu masuk Islam gratis. Apa 3 tahun saat ni tak saya nak duduk tak nak jadi tak boleh sabar dah. Nabi pun hijrah dah pakai royak tu pada pak saudara dia. Aku ni masuk Islam dah ni. Lepas tu aku nak pergi hijrah nak turut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak saudara kata hartamu tu mari, jangan nak pergi gitu. Apa dia kata tak ada apa lah, ikut ambil hartaku, ambil semua tak ada apa. Asal tinggal bagiku ni Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ambil semua harta. Pak saudara dia pun ambil semua harta. Nak tubik gila lah dah. Pak saudara dia pas baju duk atas tubuhmu tu, pakai dia duk atas tubuhmu. Allah musta'an. Tak apa. Kalau nak jadi tape pakai dia atas tubuh ni tape nak jadi nak turut Nabi, ambil lah pakai dia ni pun. Pak saudara ni pun hati-hati, masya-Allah sungguh. Saya royak baju dia beras, saya. Baik. Tak ada orang nak apa nak tutup aurat dia tu tinggal ada guni seguni. Belah guni tu sebelah lek bawah tu buat sarung izar dan sebelah atas tu buat jadi ridak selinir. Guni seguni lepas tu belah jadi 2. Sebelah tu buat pakai sarung lah, sebelah lagi tu buat selinir. Gi siapa Nabi, Nabi pun tengok riak. Dia kata anta Zulbajadain, munglah tuwe punya 2 kata guni. Duk jadi lekat Abdullah Zulbajadain. Paparangnya tabuh lah kelik tu. Nabi kata aku sore diri dah. Susah. Mintalah aku tu mati syahid. Tak ada berlaku perang nak kelik dah. Nak kelik tabuk tak ada berlaku perang apa. Akhir dah hujung-hujung tahun yang ke-9 dah. Kakak Nabi pun nak wafat tahun yang 10 tu Nabi buat haji. Tahun sebelah tu awal-awal tahun sebelah dia tak ada. Ni tahun 9. Dia kata idullah an amuta syahidan. Lepas tu Nabi kata pahmu nak bergamak dah mana wahai Abdullah. Orang dia keluar fi sabilillah kalau dia demam lepas tu yang meninggal dunia demam pun dia mati syahid juga. Tu asalnya keluar fi sabilillah. Ikutlah keluar pada nak bantu nak jadi nafkah pada ibu bapa dikatakan fi sabilillah. Apa saja keluar letak hati fi sabilillah. Kita nak main majlis ilmiah hari ni letak hati fi sabilillah, takdirnya pejam mata kalau kelik tengah jalan syahid. Syahid di sisi Allah, ganjaran pahala syahid lah. Sini tu Abdullah bin Mas'ud dia duduk tanya sekali dengan Nabi. Lepas tu kok mana jadi ke jenera tu khabar-khabar bunyi suara cok duk gali tengok jamu duk pasir cerah. Dia keluar daripada tubik pada tent tu tengok 3 orang tu. Nabi, Abu Bakar, Umar. Nabi duk gali dengan cok. Duk cakap cuk. Abu Bakar duk suluh dengan jamu ni, Umar pun duk tengok. Abdullah bin Mas'ud kata, kok mana ni duk jadi halak Nabi duk gali ni. Kena juga ke dia. Pahal waktu jawab dua-dua orang tu dia kata kita ni habis cakap dah bukan duk benar, kita pun tak benar, tapi dia kacau.
dah dia kacau kau tak ada apa. Dia menghargai sana, menghargai hak pemuda Abdullah Zulbajadain sana. Caku berkata ya muda ya budak ya 24 tubuh pun nipis apa tak adalah mana apa di kodat Nabi turun dalam lubang sana ittijah mengiring lalu biasa ni ngingin hadap kau kiblat lah yang mai sebelah lek hilir tu hadap kau hulu lah ada terkecek mudah-mudah harga apa mudah-mudah bumi ni lahak ni jadi rahmat bagi Abdullah Zulbajadain turun tubuh Nabi rahmatan lil alamin turun ke tubuh dia yang mengiring dalam tu mudah-mudahan tubuh ni ataupun kubur ni ataupun lahak ni ataupun lubang ni jadi rahmat bagi si mati ni. Lepas tu dia kata nawilah ni tu Allah akik pun yang mudah dia duk sore Nabi duk sore lalu lubang pun tak ada duk berat mana tak ada kena kata turun 2-3 orang dak lah waktu turun Abu Bakar kalau Abdullah sani pada Nabi Abdullah bin Mas'ud dia kata kalau aku jadi tuan lubang ni lebih baik jadi kalau aku jadi si mati ni lebih melia sebab apa dua perkara satunya kubur ni dirahmati oleh Allah kerana Nabi yang miring dalam itu yang keduanya Nabi sendiri sambut dalam Nabi sendiri sambut tu kafan Abdullah tu basah Nabi SAW titik air mata dia ke atas kafan kain kafan Abdullah sana itu satu cerita dalam gapo dia ni Ghazwatul Tabuk Nabi nak kelik cerita selagi dalam Ghazwatul Tabuk ni Raja Daumatul Jandal nama dia Ukaidah mai waksania kata kita ni santik kita dua pihak ni tu sebelaku tu pedara raja tu baik mari pakai dia tu yak sina mana yak kelik cocah deh sahabat pun susah-susah kok ya hak nak tu baik mari ditabuk ni pun habis gamuk Nabi suruh cedeh 2 gu selipar jauh lagi panas kalau segu tu takut jadi hapuh jadi gapo makan patah kena cedeh 2 gu kalau ambil di jarak ni siapa satu jarak tu habis patah ambil segu lagi tu jadi siapa tabuk bomai raja Daumatul Jandal Ukaidah sani nampak yapsina mana pakai ye gapo sahabat pun nampak nak belalak mata sikit sebanyak tertarik dengan benda dunia ni Nabi selalu dia baca dia kata inna manadila Sa'ad bin Mu'az fil jannah khairun min hadha sesungguhnya sani lah mai tiap ngah pakai ye hak raja sani sesungguhnya kain mani Sa'ad bin Mu'az dalam syurga tu lebih baik daripada hak ni tu kain mandi dia lepas tu kain lagi tu tak tahulah oleh itu yang dikasihi sekalian sekali lagi lah kita sabar demi untuk memperolehi syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang mana tilkal jannatul lati nurisuha min ibadina man kana taqiyya bagi siapa yang bertakwa pada Allah hasil daripada innama yataqabbalullahu minal muttaqin kalau gitu kok ia nak dengar di kita tu gapo ataupun ia nak hendak gapo satunya ia nak ampun dosa kita ataupun ia nak dengar kita ni menyebut bagi dia tu menyebut Allah Subhanahu Wa Taala zikir pada dia ataupun kita nak istighfar ataupun ia nak tengok kita duduk rokok dan sujud oleh kerana semua keliling kelala kita tu ia nak pada kita pada diri dia sendiri orang keliling kelala kita yang nak bersaing dengan kita tu maslahat pemprakyat di diri dia sendiri pada hak nak bersaing dengan kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang nak dari kita ni akan diri kita sendiri orang lain yang saing dengan kita dengan tujuan demo Allah yang nak minta di kita dengan tujuan kita situlah yang dikasihi sekalian apabila kita mengetahui perkara ni kita nak sapa di satu pau ni imma kita semaya kita jadi layak dengan kita nak semua pada dia ataupun kita pergi buat bertuhan dengan Tuhan yang layak dengan kita semaya balah mana imma kita semaya
semaya kita tu layak kita nak sembah pada Allah, wa imma kita pergi cari Tuhan lain hok jadi layak, jadi bomolek dengan kita nak semaya. Berarti kalaulah kita semaya kerana Allah, hendaklah jadi semaya kita tu so patut kerana Allah. Kalau kita semaya pola-poteng tak ada apalah. Kita kena cari kita sembah pada siapa? Jadi padai dengan semaya kita hok pola-poteng saat ni. Sebab itulah yang dikasihi sekalian, apabila balas itulah sebab apabila satu-satu bala, satu-satu ujian Allah Subhanahu Wa Taala saat ni yang main bala, kuatlah mana pun tak akan tolak bala itu melainkan dengan semaya, terutama seperti mana semaya gerhana matahari pada hari Rabu baru ni. Semaya gerhana matahari baru ni tu satu tuntut ibadat, tetapi sebab nak boleh jadi gerhana matahari saat ni gapo? Sebab dari segi wutiasat sebaris di antara bumi dengan bulan duduk sebaris situ tu deh, menyebab kata lindung matahari dan sebagainya. Tapi sebab hak hakiki dua perkara. Satunya Allah Subhanahu Taala yawi peluang bagi kita tu nak jadi kita tu gerung tengok kada ego berubah dah alam. Dia nak tunjuk dah kita tu balas mana kalau nak berubah alam jadi balas ni. So sebab we wasa bergerung. Sebab yang kedua tu Allah Subhanahu Taala hari tu hari Rabu hak baru ni tajalla lisyams, buka tabir di antara dia dengan makhluk dia tu terbuka hari Rabu tu. Hari Rabu hak baru ni terbuka tabir itulah maka dikosok oleh matahari. Jadi matahari dia nampak zat Allah Subhanahu Taala terbuka tabir, tapi kita tak nampak. Kita tak nampak dua sebab lebih kurang. Satunya boleh jadi kerana kita tak ada mitak di atas dunia ni tengok Allah. Hak mitak lagi tak dapat nak lihat atas dunia ni. Seperti mana Nabi Musa alaihi salam yang minta Rabbi arini anzuru ilaik, tapi tak kuasa nak tengok. Allah Subhanahu Taala kata tak ada tolak, bukan kata tak boleh tengok langsung, tapi ya buat syarat ta'alluq. Syarat kata mu tengok pada bukit tu. Apabila bukit tu tetap mu boleh tengok tu. Kalau bukit tu balas malam mana mu tak nampak lah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Dan apabila buka tabir di antara Allah dan bukit sana, kocok gepa bukit itu tu hancur. Fakharra Musa sang. Nabi Musa pun selak. Tu bukit hak batu tu pun tajalla tu jadi hancur. Matahari hari Rabu baru ni tu ya kocok pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena buat tunjuk khusyuk kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah mana kata jelas dah buka tabir pada minggu yang lalu. Sini makhul orang tabi'in apabila dia tengok gerhana matahari saat ni dia teriak. Dia kata gana inna syamsa akhwafu lillahi minna. Sesungguhnya matahari ni lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kita. Dia lebih takut. Sedangkan dia hujung jatuh akhir akhirat dia duduk dalam api neraka. Matahari saat ni tu dengan bulan dua-dua perkara dua-dua makhluk ni akhir akhirat duduk dalam api neraka. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, hipong di antara matahari dengan bulan ditaklah api neraka. Kalau kita nak cetanakan nak khoya sikit sebanyak besar mana api neraka, kita tengok bulat teh matahari dengan bulat teh bulan tu, dua-dua bulat teh ni hipong kedua-dua tu duduk dalam api neraka. Pas besarlah mana tak tahu. Lagi-lagi tu deh hak tu nak jadi satu gambaran. Sini Al Hasan Al Basri dia kata salah apa dua-dua tu duduk dalam api neraka. Ya tak mesti kata salah duduk dalam api saat ni. Pas tak mesti kata duduk dalam api dalam arti kata seksa. Ini satu nati, satu kewajipan dia tu. Ibnu Hajar yang jawab kata kedua-dua bulan dengan matahari saat ni duduk dalam api dengan dua alasan. Alasan pertama supaya nak tunjuk pada penyembah pada dua-dua ni kata sembahan ni adalah batil. Tengok dua-dua ni hujung jatuh duduk dalam api juga. Pahmu duduk sembah pada dia ke?
sama telah dah lah. Tapi yang manusia saat ni terpedaya, tertipu daya dengan matahari. Seperti mana Nabi Ibrahim, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Apabila Allah Nabi Ibrahim tengok matahari saat ni, dia kata ini ni adalah Allah Tuhanku. Lepas tu apabila lenyap matahari saat ni, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyriku. Perakak kata, aku ni bersih daripada kamu-kamu duk sekutu wahai kaum. Sini alasan yang keduanya, alasan pertama, no ayat kata matahari dengan bulan saat ni adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, sasaran satu tujuan walaupun duduk dalam api tak jadi seksa. Yang keduanya, asal kejadian dua-dua ni asal kejadian dia tu daripada api, maka kembali pada asal dia. Matahari dijadi dengan api, bulan pun dijadi daripada tu, kembali pada asal dia. Sinilah yang dikasihi sekalian, kita nak ayat pula kata kita ni penduduk kita apabila balah tu berlaku tu, Nabi SAW dia kata uzkurullah banyak, tasbih pada Allah banyak, sedekah pada Allah banyak. Sedekah ni lah kita nak kecek rakyat dia, tangga dia, supaya kita jadi memahami, berasa kata kawan ni yuk rada kita diri kita lah. Mana marahilus sadaqah rakyat dia tu? Satunya rakyat pertama. Siapa dia tak sapa di rakyat pertama ni, mana kata berat lah. Rakyat pertama annaha lillah, sesungguhnya sedekah ni bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kata wajib, kata aku. Siapa dia tak sapa, tak berasa benda ni, dia tak sapa tangga pertama. Kerana tangga pertama sana dia kena terasa kata annaha lillah, sesungguhnya sedekah ini kerana Allah, untuk jalan Allah. We berasa situ. Apabila berasa situ dah wajib bagiku, yang mari tangga yang kedua, annaha muawwadatun, akan Allah Subhanahu Wa Taala akan balas ganti. Ya widah mari menengkap perasaan dia kata tak apa, tak bosan, Tuhan balas ganti. Sebab gapo? Sebab sebut dalam Al-Quranul Karim, man zalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Barang siapa bui hutang sebagai hutang yang baik bagi Allah, maka Allah lipat ganda. Tunggu ayat ni Abu Bakar teriak. Gana ni tunggu ayat ni Abu Bakar teriak. Abu Bakar dia kata, Tuhan tahu kata puak kita ni kedekut. Orang tak nak minta sedekah, dia minta uih hutang ke dia. Man zallazi yuqridullaha qardan hasanan, siapa dia nak uih hutang pada Allah. Tu Abu Bakar dia terasa, dia kata Tuhan yang tahu kata kita kedekut kupik gak, dia tak nak minta sedekah terus-terus. Dia minta siapa dia nak uih hutang pada Allah. Pas hutang ni terjamin balas baik, balas lah hutang lah deh. Wah, kita wih hutang 100, ya atas 100. Pas Tuhan ni wih hutang 100, dia nak balas bergana-gana. Fa yudha'ifahu lahu adha'afan katsira, berlipat ganda banyak. Situ Abu Bakar itu ya. Situlah yang meletak kata, aku meletak semua hartaku. Paperangnya hak keluarnya hak tabuk saat ni. Umar dia kata, hari ni boleh kau ukur lah. Ya waktu bet 3,000 dirham, separuh harta dia hari tu tu. Pergi bangak-bangak terik ni aku banyak kali duduk maisah duduk berlomong dengan Abu Bakar. Tak biasa ayat benar. Terik ni boleh aku dah lah. Bangak segera duduk siapa? Tak berapa mu ya Umar? Aku setengah, separuh hartaku. Start Abu Bakar, Umar semua duit dia. Allah juga. Tak ada lagi juga. Jadi nak ayat atas susun ni tertib Abu Bakar pertama, Umar yang kedua, Uthman ni. Ini tertib hampir-hampir kita boleh kata tertib tauqifi dah. Maka tetap balas tu lah, tak sopi duk kata lah, tak sopi duk pucah, tak sopi duk susun semula lah. Tertib balas tu lah. Abu Bakar pertama, Umar yang kedua, Uthman yang ketiga, Ali yang keempat. Balas tu lah yang kita duk kata. Ini tertib tauqifi. Tapi inni tarakullaha wa rasulahu, bukan makna kata semua harta dia langsung-langsung tu dak. Harta dia semua ngonsur. Hak duk jadi mata duit.
Usul asal harta dia tu ada lagi, tanah dia masih ada lagi, rumah sewa dia ada lagi, hak yang ngunsut dia. Napa dak? Sebab gapo? Sebab usul asal harta benar ni untuk nak jadi pelabur, untuk nak jadi bagi tiga semula pula. Sebaik-baik bagi tu dalam urusan kita kena bagi tiga. Satu untuk sedekah, yang kedua untuk keluarga kita, yang ketiga nak jadi musim pada modal semula. Itu sebaik-baik bahagia yang mana Nabi bahagi balas tu. Dan sebelum pada tu ada berlaku salah seorang duk berjalan di atas dunia ni, dia dengar suara di awal dalam Sahih Bukhari wa Muslim. Dengar suara di awal kata iski arda fulan, cucu wahai awal we turun hujan di kebun seorang fulan si anu. Dia tu turut belakang awal sana, kabar-kabar siapa di timai kebun orang tu air hujan pun turun guru. Dia masuk le kebun tu, tanya siapa dia mung? Dia waya akan mung aku nama gini. Dia kata mung hok nama hok sebut di awal sana ni, aku dengar nama. Suruh orang panggil arahe, suruh awal saat ni gitu orang puji dalam kebun si anu ni. Pasal kata muak gapo katik boleh siapa gitu lalu deh kelebih hemung ni. Ya tiap kali aku mari kalau kata mengetai pun cara mengetai, kalau pasal buah hair pun cara buah hair, kalau pasal raidai handphone kamera gapo pun deh. Dia bagi tiga lalu dah. 1/3 hak utama sekali pada fakir miskin. Hak tu hak pertama sekali dah. Hak 1/3 yang kedua sana untuk keluarga dia. Mana 1/3 yang ketiga sana untuk jadi musim semula, untuk jadi tubik 3 kali 3 orang panggil apa dia ni 3% tu pula semula dah. Balah tu lah pusing-pusing dia. Sebab itulah apabila kita sapa tahap yang kedua sana annaha muawwadah ma naqasa malun min sadaqah, marilah hak yang ketiga perasaan ni hak meningkat dah ni. Perasaan yang ketiga lazzatul ata, kemanisan pemberian. Kita beri tu kita berasa manis sedap kerana kita beri kerana Allah Subhanahu wa taala. Lazat kita beri tu rasa sedap. Manakala yang keempat, marhalah yang keempat yang mai terasa kata kita ni adalah pemikul amanatul istikhlaf. Kita ada pikul amanah nak jadi khalifah di atas muka bumi ni, kena tunai amanah ni sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fil ard. Hendaklah kamu bernafkah dengan tujuan kamu ni jadi khalifah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Ini marhalah yang keempat. Mana kalau marhalah yang kelima ni buat dengan tujuan orang ramai-ramai. Buat dengan tujuan orang ramai-ramai saat ni sedekah jariah lalu dah. Sedekah jariah satu perakan ciwi kita, ilmu kita dah tadah dah dengar hari ni satu perakan ciwi kita, adanya lagi waladun salih. Nak boleh jadi waladun salih, kita tu salih ke tak? Orang tanya salah seorang tu guru. Aku nak tahu mana kata aku salih kata salih. Tu guru tu jawab kata, mudah berdoa dah kepada ibu bapamu. Ha kat mana? Sebab Nabi awak lak alamat tanda sania anak soleh, dia kata waladun salihun yad'u lahu. Anak soleh berdoa pada ibu bapa. Kalau lah kita berdoa pada ibu bapa kita, maka kita adalah orang saleh. Maka itu yang dikasihi sekalian, segala doa kita tu jadi mengandungi dan merangkumi Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwidhu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.